Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita Allah Ta'ala, sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baik baginda dan para sahabat baginda, juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Hadirin hadirat yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam ulumul tafsir ataupun dalam segmen celik Al-Quran, ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan kepada kita, diberikan kepada kita keterbukaan, pengetahuan, dan mudah-mudahan diberikan rasa cinta kita kepada Al-Quran, insya-Allah. Baik, tajuk pada hari ini kita akan membahaskan tentang kepentingan memahami Makkiyah dan Madaniyah. Ya, kepentingan memahami ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Baik, mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah ini amat penting terhadap implikasi sesuatu hukum. Dari segi bahasanya, Makki bermaksud sesuatu yang merujuk kepada Mekah. Dan Madani berarti sesuatu yang merujuk kepada Madinah. Adapun dari segi istilah ulumul Quran, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama yang rumusannya boleh dibagikan kepada 3 kriteria. Yang pertama, bila kita sebutkan tentang Makki dan Madani, dia merujuk kepada tempat turun. Iaitu tempat turun ayat Quran itu sama ada kalau kita katakan Makki di Mekah. Kalau kita katakan Madani, ayat itu turunnya di Madinah. Jadi dia merujuk kepada tempat turun. Yang kedua, dia merujuk kepada masa turunnya. Ya. Masa turunnya itu, maka kalau mana dia turun sebelum hijrah, dinamakan surah itu adalah surah Makkiyah. Kalau dia turun itu selepas hijrah, dinamakan surah Madaniyah. Itu kriteria yang kedua, ataupun definisi itu didasarkan dengan pendapat yang kedua ini. Adapun pendapat yang ketiga, ataupun kriteria yang ketiga, ialah golongan sasaran. Yang dikatakan Makki, ayat ataupun surahnya itu diturunkan kepada warga ataupun situasi yang sesuai di Mekah. Jadi ayat itu diturunkan kepada warga di Mekah. Bila kita sebutkan Madani, maka ayat ataupun surah itu ditujukan kepada warga dan situasi di Madinah. Jadi ada 3 pendapat, 3 perkara yang berkaitan dengan perkara ini, yang kita katakan sebagai Makki dan Madani. Maka kriteria yang kedua, iaitu turunnya sebelum hijrah dan turunnya Quran selepas hijrah, dinisbahkan kepada masa, ya, yang menjadi pilihan kepada para pengkaji, terutamanya kerana terdapat kelemahan dan kriteria pada perkara yang pertama. Seperti bagaimana jika ia turun bukan di kedua tempat tersebut, seperti perjalanan di antara Mekah dan Madinah. Contohnya turun di Taif, sebab ada ayat yang diturunkan di Taif, ataupun bukan di Mekah dan Madinah. Maka macam mana nak disebahkan ayat tersebut, Makki ke Madani? Maka sebab tu setengah para ulama menyatakan lebih baik kita ambil masanya sebelum hijrah dan selepas hijrah. Dan begitu juga sebagaimana kelemahan kriteria ketiga, seperti kisah-kisah para Nabi. Adakah ia ditujukan kepada satu golongan sasaran saja, di Mekah saja ataupun di Madinah saja?
Maka dalam hal tu para ulama lebih memilih kriteria yang kita katakan yang kedua tadi, iaitu memilih bab Mekah atau Makki dan Madani ini lebih kepada masa turunnya daripada sudut sebelum ataupun selepas hijrah. Maka justru itu ramai yang menolak terus kriteria yang pertama dan yang ketiga. Namun bagaimanapun kedua-dua kriteria masih perlu diambil kira, masih lagi perlu diambil kajiannya kerana ia relevan dalam urusan dakwah dan sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan pada zaman sekarang. Jadi dalam hal ini kalau kita lihatkan, bila mana kita melihat kepada Makki dan Madani, dia ada 3 bahagian hukum ini. Yang ketiga bahagian hukum ini, ada 3 kriteria ini adalah pandangan para ulama, dan yang banyaknya di kalangan para ulama, yang ramainya memilih definisi bila kita katakan Makki dan Madani itu mengikut masa turunnya, iaitu yang sebelum hijrah itu kita namakan ayat Makkiyah. Kalau yang turun selepas hijrah kita namakan ayat Madaniyah. Baik. Seterusnya, macam mana kita nak faham tentang Makki dan Madani ini? Para ulama usul tafsir telah menyatakan beberapa kaedah dalam kita nak memahami masalah Makki dan Madani. Mereka telah menetapkan beberapa kaedah dan juga syarat dalam kita nak mengenal pasti ayat Makki dan ayat Madani. Baik. Kaedah yang pertama, dikatakan bahawa ma'rifatul Makki wal Madani mawqufatun ala naqlin mimman syahadu at-tanzil. Dikatakan pertama sekali, memahami soal Makki dan Madani ini perlulah ditetapkan dengan secara tauqifi daripada sahabat yang menyaksikan sendiri penurunan ayat tersebut. Maksudnya menetapkan sesuatu ayat sebagai Makki dan Madani itu adalah bentuk tauqifi yang kita kena berpegang kepada khabar daripada sahabat yang menyaksikan penurunan ayat tersebut. Contohnya macam mana? Sebagai contoh, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang penurunan surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang dikatakan sebagai penawar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ia disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labib bin Al-Asam. Maka dalam riwayat tersebut, hadis tersebut panjang hadis tersebut menceritakan tentang betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena dengan sihir daripada Yahudi ini, daripada Labib ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membangun. Dia tak boleh bangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bangun. Sehingga dikatakan di waktu itu datang 2 malaikat bercakap-cakap, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mendengar akan kalam malaikat itu yang menceritakan sebenarnya ada satu benda yang diikat pada simpulan-simpulan itu, satu patung yang diikat dalam bentuk simpulan-simpulan di satu tempat yang dibawa oleh seorang Yahudi di telaga sekian-sekian, yang telaga ni kemudian itu ditutup dengan batu dan sebagainya. Maka dalam hal tu, bila mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sedar dan malaikat tadi telah tiada, Nabi SAW panggil sahabat dan mengarahkan 2 sahabatnya untuk pergi cari ke telaga tersebut, dan mereka jumpa telaga tersebut, yang dikatakan airnya itu kemerah-merahan macam inai dan sebagainya, dan kemudiannya dikosongkan telaga itu dan mereka berjumpa dengan benda sihir itu, yang diikat padanya itu lebih kurang 11 ikatan, dan di waktu itulah turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang menjadi penawar kepada Nabi SAW untuk terlepas dari sihir tersebut. Ini ada hadisnya, dan perkara itu adalah merupakan sesuatu yang sahih. Maka dalam hal ini kita tahu perkara itu berlaku di mana, berlaku di
Madinah seumpamanya. Ya. Jadi dalam hal ni perkara itu adalah merupakan perkara yang tauqif daripada hadis yang kita dapat tahu daripada para sahabat. Jadi kaedah yang pertama, setiap penetapan tentang Makki dan Madini mestilah ada riwayatnya. Dan begitu juga tentang surah Al-Zalzalah contohnya. Terdapat dalam kitab tafsir mengatakan ia diturunkan kerana Nabi ditanya oleh golongan musyrikin Quraisy tentang bilakah terjadi kiamat yang akan datang. Maka surah ini diturunkan sebagai jawapan. Dan memandangkan tidak ada riwayat yang lain tentang perkara ini daripada sahabat yang menyaksikan turunan Al-Quran, maka ia ditolak oleh setengah pengkaji walaupun zahir surah ada logik dan soalan itu memang ada. Jadi kalau kita tengokkan ada setengah-setengah daripada ayat Al-Quran yang dikhabarkan, mungkin ada orang bertanya kepada Nabi, tapi kalau tak ada riwayat, jadi ada yang mengatakan perkara itu tidak boleh diterima. Ya? Walaupun kadang-kadang ada relevannya dengan ayat yang dinyatakan ataupun yang dikemukakan. Jadi itu kaedah yang pertama, menetapkan satu ayat bagi Makki dan Madani itu adalah tauqif daripada sahabat yang menyaksikan seni penurunan akan surah tersebut. Mesti ada riwayat. Ya? Yang keduanya, pemahaman sesuatu ayat Quran itu hendaklah berdasarkan kepada pemahaman ayat yang lain yang terlebih dahulu, sama ada dari segi waktu turun adapun susunannya dalam Al-Quran. Itu kaedah yang kedua. Jadi kita kena tengok, ya, perkara itu mestilah dia itu berdasarkan pemahaman kepada ayat yang terlebih dahulu yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam kaedah ini, al-madani min as-suwari yakunu manzilan fil fahmi 'ala al-makki. Kata al-makki ba'dahu ma'al ba'd wal madani ba'dahu ma'al ba'd 'ala hasbi tartibihi fi tanzil. Ya, pemahaman suatu ayat itu kalau kita lihatkan terhadap ayat-ayat madani itu mesti kita fahamkan ya, berdasarkan pemahaman yang diturunkan daripada apa yang ada di Mekah itu, ya. Jadi sebelum Madinah, tengok apa yang berada di Mekah itu. Dan kemudiannya dilihat ya, bagaimana keadaan itu dapat difahami ya, secara keseluruhan. Sebagai contoh, terdapat ayat madani yang dalam pertemuan dengan bukan Islam menyeru tentang jihad. Berbeza dengan ayat-ayat Makki yang tidak memaksa. Bahkan sesama ayat madani ada ayat jihad yang pertama diturunkan. Contohnya dalam surah Al-Hajj Allah menyatakan uzina lilladzina yuqatalu bi'annahum zulimu. Dan diizinkan bagi orang Islam yang berperangi kerana mereka dizalimi. Maka dalam berdakwah hendaklah dimulakan dengan cara toleransi seperti di Mekah. Hanya apabila umat Islam dizalimi dan mereka ada kemampuan, barulah jihad itu fardu ain bagi negara umat Islam yang serang. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat daripada Al-Bukhari, la tatamannaw liqa' al-adu was'alullah al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbir. Atau kama qala, janganlah kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Pohonlah keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kamu bertemu dengan musuh, maka bersabarlah dia. Ini yang menjadi contoh ya, cara kita mengenal Makki dan Madani. Itu kaedah yang kita sebutkan tadi. Maksudnya kena tengok bagaimana
aplikasi perkara itu nak dilaksanakan akan perintah itu. Contohnya kalau ayat maki ni lebih diminta untuk bertoleransi. Walaupun musuh membuat apa-apa kepada para sahabat, hatta membunuh sahabat pun belum lagi diizinkan perang. Tapi bila kita melihat ada saja ayat perang yang mana menyuruh sahabat ini mempertahankan diri mereka, itu kita tahu ini ayat madani. Jadi dalam hal ni kita faham bahawa sesungguhnya bila mana ayat madani ini lebih kepada ayat yang mencorak masyarakat sahabat itu supaya menjadi sebuah masyarakat yang bersifat sebagai sebuah negara yang sudah ada hukum-hukum ekonominya, sudah ada hukum-hukum jinayahnya, sudah ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Itu semua ayat-ayat madani. Bukan lagi ayat maki. Sebab ayat maki itu lebih menumpukan kepada tauhid. Lebih menumpukan kepada akidah. Jadi, di situ dapat kita faham kaedah untuk kita mengenal ayat maki dan madani. Banyak lagi kaedah-kaedah yang disebutkan oleh ulama-ulama usul tafsir. Cuma kita bawakan dua kaedah ni sebagai kefahaman yang jelas pada kita. Baik, selain daripada itu, disebutkan oleh para ulama, kita juga boleh mengenal tanda-tanda maki dan madani ini, ayat maki dan madani ini, melalui beberapa tanda. Contohnya, kalau kita lihatkan, bila mana ayat-ayat maki ini, di antara tanda yang selalu dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah adanya ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah. Contohnya dalam surah Al-Alaq. Di akhir surah Al-Alaq, Allah mengatakan, Kalla la tuti'hu fasjud. Kalla la tuti'hu wasjud wa khatarib. Dan ingatlah, janganlah engkau, wahai Muhammad, menurut kehendakmu. Janganlah engkau, wahai Muhammad, menurut kehendaknya. Yang Abu Jahal yang menghalang baginda salat di masjid, bahkan sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tanda sajadah pada waqa' tarib. Pada hujung ayat tersebut ada tanda sajadah. Dan itu adalah nak menunjukkan tanda bahawa ayat itu adalah ayat maki. Dan begitu juga perkataan kalla, yang berarti sesungguhnya tidak. Ingatlah maksudnya, yang di situ sebenarnya menunjukkan tanda bagi sesuatu surah itu adalah surah makiyah. Sama juga seperti tanda ya ayuhan nas. Bila mula perkataan ataupun ayat tersebut dengan ya ayuhan nas. Jadi dalam hal ini kita faham ini adalah ayat yang menunjukkan surah tersebut surah makiyah. Ataupun kita nampak ya allazina amanu. Itu kita faham itu ayat madaniyah. Cuma ada ayat yang ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, yang disertai oleh ya ayyuhallazina amanu itu termasuk dalam bab makiyah. Jadi kalau surah yang mengandungi perkataan ya ayyuhan nas tanpa perkataan ya ayyuhallazina amanu, maka di waktu itu dihukumkan itu surah itu surah makiyah. Dan ia terdapat pada 5 surah, iaitu surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Al-Hajj, surah Luqman, surah Fatir. Maka itu adalah jelas. Ada pun surah yang terdapat kedua perkataan itu. Dia ada ya ayyuhallazina amanu, dia ada ya ayyuhan nas. Dia ada ya ayyuhan nas, dia ada ya ayyuhallazina amanu. Maka dihukumkan surah itu adalah surah madaniyah. Sebagaimana surah Al-Baqarah. Dan juga sebagaimana surah An-Nisa dan surah Al-Hujurat. Ada 3 surah di situ. Yang dia ada ya ayyuhan nas, dan ada juga ya ayyuhallazina amanu. Baik. Adapun yang keempat tandanya adalah
surah Makkiyah ini banyak kisah-kisahnya itu terdiri dari kisah-kisah para nabi. Melainkan surah Baqarah sampai kepada surah Maidah. Itu Madaniyah. Tapi kalau surah-surah yang lain yang banyak kisah para nabi, itu kebanyakannya surah Makkiyah. Tanda yang kelima untuk kita melihat kepada Makkiyah ini ialah setiap surah ataupun ayat yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah seperti Hamim, Alif Lam Mim di awal surah, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu kita tahu itu adalah merupakan ayat ataupun surah Makkiyah. Ya. Baik, kelima-lima ciri di atas merupakan kaedah yang agak tepat dalam penentuan hal Makki ini. Walaupun begitu, terdapat tanda-tanda berikut yang merupakan tanda yang dapat menguatkannya lagi. Biasanya 5 perkara ini sudah cukup, ya, untuk kita faham ini adalah merupakan surah Makkiyah. Ayat ni ayat Makkiyah. Cuma ada lagi tanda-tanda selain daripada itu, ya. Seperti biasanya surah-surah yang diturunkan di Mekah ni dipendek, ringkas. Seperti surah Al-Asr, suratul Asr, suratul Ikhlas umpamanya. Jadi dipendek-pendek, surah Al-Kautsar seumpamanya, ya. Dipendek. Jadi itu tanda bagi menyokong bahawa surah itu adalah surah Makkiyah. Yang kedua, terdapat kata-kata yang tegas dan agak mendidik, seperti perkataan tabbat ataupun wail, celakalah bagi kamu, untuk perentang-perentang akidah dan akhlak, seperti dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ataupun humazah, wailul likulli humazatil humazah. Dan ini semua adalah merupakan ciri-ciri tanda Makkiyah. Adapun yang bersifat perkara-perkara yang bercerita tentang muamalat dan sebagainya, itu kebanyakannya ini kita namakan sebagai biasanya Madaniyah, ayat tu. Dan apa lagi ciri-ciri tambahannya lagi? Ya, ciri-ciri tambahannya lagi kalau kita lihatkan tadi, selain daripada surahnya pendek, terdapat perkataan-perkataan yang tegas seperti tabbat dan wail, ya. Yang ketiga, seperti sebutannya berulang-ulang. Itu kebiasaannya surah tu surah Makkiyah, ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, contohnya, ya. Sesungguhnya demi hari kiamat, apakah dia hari kiamat, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu, contohnya. Ini kita tahu ini Makkiyah. Sebab itu surah Al-Rahman, ya. Surah Al-Rahman itu ada khilaf. Ada yang kata Madaniyah, ada yang dikatakan Makkiyah. Ada kata Makkiyah, ada kata Madaniyah. Sebab berulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kemudian keempat, ayat yang kebanyakannya dalam surah Makkiyah itu ayat yang memperincikan ciri-ciri syurga dan neraka, sebagaimana surah Al-Mursalat. Jadi bila ada perincian ke arah ciri-ciri itu, kebiasaannya dia adalah merupakan Makkiyah. Dan yang kelimanya, ayat yang mengandungi celaan terhadap kaum musyrikin dan pemimpin mereka, seperti Al-Masad atau Al-Ma'un, ya. Dan ini semua ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat Makkiyah, ya. Di samping itu mengandungi sumpah-sumpah, ya, yang menunjukkan ketegasan, ya, di dalam menyampaikan akar risalah itu. Jadi ada huruf sumpah di depan, Fattini wal zaitun ataupun wal asr. Itu semua ada huruf qasam di depan. Itu kebanyakannya Makkiyah. Baik. Seterusnya kita tengok kepada tanda-tanda ayat Madaniyah, ya. Baik, selain daripada apa yang kita sebutkan tadi pada ciri-ciri Makkiyah, sebenarnya lawannya itu Madaniyah lah, ya. Seperti contohnya kalau kita tengok dalam ayat-ayat Makkiyah, dia banyak cerita tentang akidah. Ayat-ayat Madaniyah lebih banyak cerita tentang jihad, tentang berkaitan dengan muamalat, ya, berkaitan hubung
kait sesama manusia, hukum hakam sesama manusia. Jadi ini termasuk di dalam perkataan ataupun hal yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan di Madinah ataupun Madaniyah. Yang kedua, ayat tentang orang-orang munafik, ya, kecuali pada surah Al-Ankabut. Bila mana cerita tentang orang munafik, kebiasaannya memang cerita di Madinah. Sebab di Mekah tak ada cerita orang kafir, orang munafik. Sebab tak timbul lagi perkataan munafik itu ketika mana di Mekah. Ya. Sebab bila mana Nabi SAW sampai ke Madinah, barulah di waktu itu timbulnya golongan munafik ini, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di waktu itu beliau ini sebenarnya nak mempromosikan dirinya menjadi pemimpin kepada masyarakat di Madinah. Tetapi bila Nabi datang, populariti Nabi SAW itu lebih tinggi daripada dia. Cuma biasanya orang Arab ini bila mana dia bertembung dari segi nak mendapatkan pangkat kuasa dan kedudukan, dia akan berperang. Tapi apa yang digunakan oleh Abdullah bin Ubay ini, dia tidak menggunakan cara berdepan dengan Nabi secara merentang. Tetapi dia konon-kononnya masuk ke dalam kelompok Nabi SAW. Konon-kononnya nak ibarat kata buat strategi sokong bawa arbah. Dia menyokong tapi nak merebahkan lagi akan Nabi SAW. Tapi Nabi tahu sebab apa? Dengan petunjuk Quran, dengan ilmu yang Allah bagi kepada Nabi SAW, Nabi kenal seorang-seorang orang munafik ini. Bahkan Nabi riwayatkan dan wasiatkan lagi nama dia, ya, kepada Huzaifah al-Yamani, ya, nama mereka ini. Jadi cerita tentang munafik ini hanya terjadi dekat Madinah. Dia tak terjadi dekat Mekah. Jadi semua ayat tentang orang munafik itu cerita tentang Madinah atau Madaniyah, kecuali pada surah Al-Ankabut. Baik, seterusnya yang ketiga, ayat tentang sistem kewangan termasuk faraid, ya, termasuklah pembagian harta dan sebagainya, itu adalah dikategorikan ayat Madaniyah. Yang keempat, ayat tentang hudud, qisas, undang-undang, kenegaraan, itu semua tentang apa kita namakan sebagai ayat Madaniyah, ya, turun di Madinah. Juga tentang ahli kitab, golongan ahli kitab, yang mana memang di Madinah terkenal dengan golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dah memang ada agama sebelum kedatangan Islam, dan mereka ada kitabnya. Dan kitab mereka adalah kitab Samawi. Cuma pada mereka itu dah diseleweng kitab itu, ya. Jadi ada cerita tentang ahli kitab. Maka ini adalah tanda ayat itu adalah ayat atau surah itu adalah surah Madaniyah. Baik, kesemua ciri-ciri di atas adalah ciri-ciri umum yang membezakan di antara ayat Makki dan Madani. Cuma kebiasaannya ayat-ayat Madaniyah ini atau ayat Madani ini, kebiasaannya surah-surahnya panjang. Tidak sebagaimana surah dalam ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Ya, biasanya ayat-ayat itu panjang-panjang dan pembicaraannya itu agak tenang, ya, begitu. Ya, tidak seperti mana menghentam, menghujah, ya, ataupun memberikan peringatan sebagaimana ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, setiap hujah dan dalil mengenai hakikat Islam dan iman dibicarakan dengan lebih terperinci. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan surah Madaniyah. Maka di sinilah dapat kita faham, ya, bagaimana surah-surah itu disusun, ya, mengikut tertibnya, ya, sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang dinyatakan, ya, dalam kitab-kitab usul tafsir. Cuma kalau kita lihatkan mengikut sebagaimana dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullah taala, Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan, ya, terdapat dalam penyusunan surah-surah ini, ya, terdapat ada yang dikatakan tertib mushaf, ada yang dinamakan sebagai tertib nuzul, ya, yang mana kalau kita tengokkan, kalau kita lihat dari segi tertib nuzul, ya, kalau kita lihatkan, ya, dia dimulakan, ya, dengan suratul Alaq, ya, itu tertib nuzul. Itu yang pertama. Yang keduanya contohnya Al-Qalam, ya. Yang ketiganya Muzammil, yang keempatnya Mudaththir, yang kelimanya Fatihah, ya. Yang keenamnya Al-Masad, yang ketujuh Takwir. Itu
mengikut tertib nuzul. Maksudnya dia mengikut asbabun nuzul yang turun di Mekah. Ya. Sampailah kepada 86 ya, surah yang turunnya di Mekah. Dan kalau kita melihat yang turun di Madinah, pertamanya surah Al-Baqarah, ya. Yang keduanya ada yang mengatakan Ali Imran, ya. Ada yang kedua mengatakan Al-Anfal, ya. Dan itu yang apa yang diturunkan di Madinah, ya. Baik. Ada yang kita katakan turunnya di penyusunan surah ini selain daripada tertib nuzul, disebutkan juga sebagai tertib mushaf, ya. Kalau tertib mushaf tu dimulakan dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya kepada surah Qul a'udzu falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ya, yang turunnya di Makkah, ya. Tadi saya tersilap sebut, ya. Saya katakan surah Al-Falaq, surah An-Nas itu di Madinah, sebenarnya tidak, ya. Kalau kita tengok kepada tertib penurunan ni, sebenarnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu di Makkah, ya. Dia adalah merupakan surah Makkiyah. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi mohonkan pemutulan di situ. Jadi kalau kita lihatkan dari segi tertib nuzul, dari segi penyusunan dalam Al-Quran itu, dia ada tertib mushaf yang dimulakan dengan Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampailah kepada Qul a'udzu birabbin falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan dia ada yang kita namakan sebagai tertib nuzul, ya. Tertib nuzul ini dimulakan dengan Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil sampailah yang terakhir, ya, diturunkan iaitulah surah Al-Maidah, ya, dan juga ada setengah pendapat mengatakan surah At-Taubah, ya. Jadi ini adalah mengikut tertib nuzul, mengikut asbab nuzul. Baik. Jadi itu adalah merupakan dua bahagian, dalam penyusunan Al-Quran tu. Cuma dalam mushaf yang kita buka itu tertib mushaf lah. Mulakan dengan Fatihah, Al-Baqarah dan Qul a'udzu birabbin falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Faedah mengetahui Makki dan Madani. Apakah faedahnya? Baik, faedahnya sebenarnya yang pertama, membantu mengetahui ayat nasih dan mansukh, mengetahui berkenaan dengan penyusunan ataupun berkaitan dengan hukum-hukum, ya. Sebab kebiasaannya hukum-hukum yang berada di Mekah itu biasanya dia mansukh, ya, dengan datangnya peristiwa selepas daripada hijrah itu, ya. Contoh kalau kita lihatkan tentang arak contohnya, ya. Hukum tentang arak pada peringkat awal di Mekah tidak diharamkan secara mutlak, ya. Maksudnya ketika mana nak solat saja diharamkan. La taqrabus solat wa antum suqara. Janganlah kamu itu solat ketika mana kamu itu berada dalam keadaan yang mabuk. Jadi kalau kita lihatkan di situ dapat kita lihat berkenaan dengan hukum arak ketika di Mekah. Tapi bila sampai di Madinah, ya, Allah telah mengharamkan akan arak itu secara mutlak, ya. Innal hamra wal maisir wal azlam, ya, rijsun min a'mal syaitan fajtanibuh, ya. Allah menyatakan sesungguhnya judi, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib itu semuanya haram dan hendaklah kamu jauhi dia, ya, hendaklah kamu jauhi dia. Dia adalah merupakan daripada amal-amal syaitan. Maka kita dapat faham dengan mengetahui ilmu Makki dan Madani ini macam mana pembentukan hukum itu, ya. Jadi dia ada dia punya proses dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui cara berdakwah yang sesuai. Di mana zaman ketika turunnya ayat Quran, kalau kita lihatkan ketika ayat Makkiyah dia lebih
memfokuskan tentang akidah. Itu ketika mana kita ditindas, ya. Dan ketika mana zaman Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah, di waktu itu para sahabat dah didedahkan dengan kenegaraan dan kepimpinan. Itu yang kedua, ya. Jadi kita tahu cara berdakwah dan cara keadaan bagaimana Al-Quran itu. Yang ketiga, membantu mengetahui sejarah perkembangan perundangan Islam untuk diaplikasikan semula. Jadi dari cara yang macam mana perkara itu nak diaplikasikan dalam masalah fiqh seumpamanya, ya, tentang masalah kita faham, ya, tentang makanan contohnya yang disembelih oleh ahli kitab, ya, ataupun yang dibuat oleh ahli kitab, macam mana bejana-bejana ataupun pinggan mangkuk yang mereka gunakan. Jadi ini semua membawa kepada kefahaman kita bila kita mengetahui tentang ayat yang turun sebelum hijrah dan ayat yang turun selepas hijrah, Makki dan Madani tadi. Dan yang keempatnya, menambah keyakinan kepada keaslian Quran dan kesanggupan para sahabat dan para ulama mengkaji tentang sejarah turunnya Al-Quran dengan memahami turunnya ayat tersebut sebagai satu daripada cabang keilmuan dalam ilmu tafsir untuk kita menghasilkan dalil-dalil yang meyakinkan dalam penetapan hukum-hukum Islam. Ya, jadi itu di antara kelebihan, ya, kita mengaji tentang Makki dan Madani, ya. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi bersama berkenaan dengan celik Al-Quran pada kali ini. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.